Salam. Assalamualaikum. Tak. Tak. Assalamualaikum. Cubaan 1 2 3, percubaan 1 2 3. Ada? Ada dengar? Cubaan 1 2 3. Dah. Sudah. Cubaan 1 2 3, percubaan. Cubaan 1 2 3. Cubaan 1 2 3, percubaan 1 2 3, percubaan. Cubaan 1 2 3. Ada. Cubaan 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan Ustaz Rosli, Ustaz Smart IQ dan seterusnya, pelajar-pelajar dan muslimin yang dikasihi sekalian. InsyaAllah kita akan baca kitab Sahih Fiqhi Sunnah. Kitab Sahih Fiqhi Sunnah wa adillatihi wa tawdih madhahibil arba'ah wa madhahibil al-a'immah. Sahih berdasarkan fiqh sunnah. Subjek kita yang saya akan sampaikan kepada tuan-tuan semua iaitu berkaitan dengan fiqh. Bila kita sebut fiqh sunnah, maka dia merujuk fiqh yang merujuk terus ataupun fiqh yang diikat kuat dengan dalil-dalil sama ada Al-Quran ataupun hadis Nabi ataupun perkataan para sahabat ataupun perkataan para tabi'in. Itu dimaksudkan dengan fiqh sunnah. Karena kalau kita tengok dalam ilmu fiqh secara menyeluruh, kita akan tengok para ilmu fiqh ni dikembangkan ada beberapa aliran. Antara aliran yang ada di dalam khazanah fiqh Islam iaitulah fiqh sunnah ataupun fiqh sunnah. Fiqh sunnah iaitulah dia berusaha, tokoh-tokoh yang membawa fiqh sunnah ini mereka berusaha untuk ikat fiqh itu dengan Al-Quran dan hadis. Ikat fiqh dengan Al-Quran dan hadis. Dan usaha tu usaha yang besar dan dia memerlukan kesungguhan yang kuat. Kesungguhan sungguh-sungguh. Karena seseorang yang nak ikat fiqh dengan Al-Quran dan sunnah, dia mesti menguasai benar-benar bahasa Arab yang merupakan bahasa asal penurunan Al-Quran dan penuturan hadis Nabi SAW. Bukan setakat dia kena tahu bahasa Arab, bahkan dia juga mesti menguasai Al-Quran, ayat Al-Quran. Maknanya bila-bila masa sahaja dia boleh petik ayat Al-Quran mana-mana yang dia kehendaki. Dia juga kena menguasai hadis-hadis hukum terutamanya. Paling kurang dia mesti menguasai hadis-hadis hukum. Sebab tu kita di Malaysia ni kekurangan Al-Quran. Kalau dia tak hafal Al-Quran pun dia mesti ingat ayat-ayat hukum, ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hukum. Kita di Malaysia banyak ma'had tahfiz. Dan macam-macam kaedah telah diperkenalkan oleh orang ramai untuk bagi pelajar kita boleh hafal Al-Quran. Tapi satu perkara yang pada saya kita berlaku lompong dalam pengajian Islam, iaitulah kita kurang penekanan kepada ayat-ayat hukum. Apa alangkah baiknya kalau ada mana-mana tempat dia buat tahfiz. Kalau dia bukan fokus utama tahfiz Al-Quran 30 juzuk, sekurang-kurangnya dia fokus kepada para pelajar dia untuk menghafaz ayat-ayat hukum. Itu pun dah terlampau bernilai. Dia boleh melahirkan pelajar yang menghafaz dan memahami ayat-ayat Al-Quran sekitar hukum. Itu telah terlampau bernilai, terutamanya pada masyarakat kita Melayu yang bila dia hafal Quran 30 juzuk dia tak faham. Kebiasaannya tak faham apa pun. Kemudian selepas sekolah, selepas tahfiz, habis hafal satu Al-Quran, dia tak ulang balik, dia lupa. Tetapi kalau dia hafaz ayat-ayat hukum, sekurang-kurangnya dia telah tahu ayat-ayat asas Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hukum hakam. Kemudian kalau pelajar tu membesar lagi, dia ada peluang lagi, dia hafaz pula hadis-hadis hukum. Dua benda ni adalah perkara utama bagi seseorang untuk melengkapkan diri dia
untuk dia bawa fiqh berdasarkan kitab dan sunnah. Tapi kalau dia sendiri tidak menghafaz ayat Al-Quran hukum, ayat-ayat hukum dan tidak menghafaz hadis-hadis hukum, bagaimana dia nak membawa fiqh berdasarkan sunnah, berdasarkan kitab dan sunnah? Susah. Melainkan dia hanya tinggal dakwaan, dia hanya tinggal slogan. Slogan kembali kepada kitab dan sunnah, kembali kepada kitab dan sunnah. Hakikatnya kita tak buat kalau tu. Kenapa saya kata kita tak buat? Kerana akhirnya kita berpindah daripada ikut 4 mazhab kepada tokoh lain. Benda yang sama kita buat. Barangkali kita tak ikut Imam Hanafi, barangkali kita tak ikut Imam Malik, mazhab Malik, barangkali kita tak ikut ulama mazhab Syafi'i, barangkali kita tak ikut ulama mazhab Hanbali, tetapi kita ikut juga, taklid juga. Taklid kepada siapa? Contoh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Jadi benda yang sama, kita hanya berpindah dari satu pemikiran kepada pemikiran yang sama, cuma berubah taklid saja. Taklid kepada 4 mazhab, yang ni taklid kepada selain pada 4 mazhab. Slogan Al-Quran dan Sunnah hanya tinggal slogan sajalah. Tapi kita hakikatnya hanya taklid kepada tokoh. Fiqh tidak akan berkembang. Dia akan ulang perkara yang sama. Sebab tu usaha seruan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah bukan hanya sekadar slogan untuk dicakap di dalam kuliah-kuliah. Bukan hanya slogan untuk jadi bahan cakap saja. Tetapi sebenarnya dia menuntut usaha yang tersusun dan kesungguhan, tenaga, pengorbanan semua kena ada untuk kita lahirkan betul-betul fiqh Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita berjaya melahirkan itu, insya-Allah kita akan tengok fiqh kita akan lebih berwajah baru, lebih berani dan lebih dapat menangani masalah-masalah semasa. Kalau tidak, kita tak akan boleh keluar daripada taklid. Kerana itu seruan kepada fiqh sunnah menuntut kita tenaga, pengorbanan, perancangan dan seumpamanya. Sebab tu saya merasakan kalau kita dapat mewujudkan pelajar di peringkat awal dapat menghafaz ayat-ayat hukum dan dia dapat memahami ayat-ayat hukum, perkara itu terlampau bernilai dan berharga. Dituruti selepas daripada tu, kita hafaz pula hadis-hadis hukum. Hebat. Kalau pelajar kita boleh hafal ayat hukum, boleh hafal hadis hukum, saya ingat hebatlah, terlampau hebatlah pelajar tu. Ya. Kemudian bila dia dah besar, dia boleh tengok pandangan-pandangan ulama. 4 mazhab ke, dia nak lebih daripada 4 mazhab, itu terpulang pada dia. Sekalipun demikian, kita akan tengok ada pro kon, ada kebaikan, ada keburukan dia. Tapi kita buat. Yang penting kita telah usaha ke arah satu perkara, iaitulah melahirkan satu generasi yang betul-betul memahami fiqh berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Apapun Ustaz nak bagi tahu, saya nak bagi tahu bahawasanya fiqh itu satu ilmu yang begitu bersimpang siur dan dia terlampau luas. Sehingga kan kalau kita betul-betul membaca bidang fiqh, kita rasa macam kita ni tak ada apa. Akhirnya kita akan bertaklid kepada seseorang. Akhirnya kita akan mengaku kita tak mampu lagi dah. Kita hanya boleh bertaklid kepada seseorang. Melainkan kalau kita berjaya melahirkan orang yang pelajar yang dari awal menghafal ayat hukum yang seperti yang saya sebut, menghafal hadis hukum, kemudian dia tahu perbahasan para ulama, dia mengetahui hujah-hujah para ulama dalam setiap pandangan yang mereka sertakan. Hadirin sekalian, fiqh Islam di zaman Nabi SAW sebenarnya fiqh yang simple di asalnya. Awalnya fiqh di zaman Nabi SAW adalah fiqh yang mudah dan simple. Kenapa mudah dan simple? Antara faktornya disebabkan fiqh di zaman Nabi hanya menangani masalah setempat, iaitulah penduduk Madinah itu sahaja. Dia tak keluar lebih daripada Madinah. Masalah adalah masalah dalam Madinah. Dia tak keluar daripada Madinah. Cuba tuan-tuan bayang, sahabat Nabi ketika dalam peristiwa Hajjatul Wada', jumlah sahabat Nabi bukan dari Madinah sahaja, dari seluruh negara, dari seluruh tempat yang sampai seruan dakwah, jumlah semuanya 120,000 lebih ataupun 140,000 lebih. Mana 100,000 lebih? Itu keseluruhan sahabat ketika zaman Hajjatul Wada', peristiwa haji selamat tinggal yang Nabi lakukan. 100,000. Cuba bayangkan, penduduk Madinah saja berapa orang? Mana terlampau sedikit penduduk Madinah pada ketika itu. Dalam peperangan Tabuk yang berlaku, bukan Tabuk, peperangan Hunain yang berlaku setelah berlaku peristiwa Fathu Mekah.
tentera Islam yang paling ramai sekali. Jumlahnya puluhan ribu. Puluhan ribu. Itu pun bersama dengan Arab-Arab yang duduk di sekitar Mekah. Di sekitar Mekah, betul. Sekitar Mekah. Saya nak gambarkan betapa masyarakat Islam di zaman Nabi tak ramai. Jadi masalah yang dihadapi tak banyak. Tetapi bila Islam berkembang, sebab tu saya sebut tadi, fiqh di zaman Nabi adalah fiqh yang simple, fiqh yang mudah. Antara faktornya disebabkan orang tak ramai pada ketika itu. Faktor yang lain barangkali disebabkan bahasa. Bahasa yang digunakan oleh para sahabat sama dengan bahasa yang digunakan oleh Nabi SAW. Para sahabat orang yang betul-betul memahami bahasa Arab. Ketika ayat Al-Quran turun menyebut tentang wanita yang ditalak, yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Al-Quran kata wanita yang ditalak cerai hidup hendaklah dia menahan diri dia, yakni dia beriddah selama thalathata quru', 3 quru'. Orang Arab tahu, sahabat tahu, di kalangan mereka ada yang memahami quru' itu adalah merujuk kepada 3 kali suci. Sebahagian sahabat memahami quru' itu adalah 3 kali haid, dan dia memahami maksud quru' dengan keyakinan yang pasti, bukan sangkaan. Jadi sahabat yang faham ketika mendengar ayat Al-Quran thalathata quru', dia memahami maksud quru' adalah suci, dia akan beramal berdasarkan apa yang dia faham. Dia tak tanyalah kepada Rasulullah, kerana dia yakin apa yang dia fahami itulah yang difahami oleh Rasulullah. Kerana mereka sama bahasa. Seperti mana dalam masyarakat kita hari ini, kita sebut bahasa apa? Pening, bahasa Pening. Apa? Bahasa Pening yang tak ada pada orang lain. Apa dia? Cuba bagi satu bahasa Pening tak? Yang orang lain tak ada. Apa dia? Raplah. Orang Penang, kalau ustaz sebut raplah, orang Penang yang depan ustaz ditanya, ustaz apa maksud raplah? Tak ada, tak tanya lagi dah. Tetapi bila ada orang luar dari Penang masuk ke Penang, ataupun orang Penang keluar, dia bawa bahasa Penang, orang yang bukan Penang, dia dengar raplah, barangkali dia faham lain. Dia sangka itu bahasa yang difahami oleh orang Penang, tapi sebenarnya salah kefahaman dia. Jadi benda tu terpaksa bila berlaku pengembangan begitu, orang Penang keluar. Kalau kita merujuk kepada sahabat Nabi, bila asalnya di zaman Nabi tak timbul masalah, tetapi bila keluar orang yang bukan Arab cakap bahasa Arab, kadang-kadang bahasa maksud yang mereka fahami itu bukan maksud asal yang difahami oleh para sahabat, maka perkara itu perlu kepada kawalan, perlu kepada penyusunan agar kefahaman itu tak lari jauh. Itu lahirnya fiqh-fiqh yang kemudian ni, kitab-kitab yang kemudian, yang mana dia sifat fiqh kemudian sama sekali akan berbeza dengan fiqh di zaman Nabi. Yang mana fiqh di zaman Nabi asalnya mudah, tapi bila mari jauh dia jadi susah. Bukan susah disebabkan ulama sengaja menyusah-nyusahkan, tetapi suasana hari itu mewujudkan suasana keadaan tu. Ustaz bagi contoh yang lain, lebih barangkali lebih praktikal kepada permasalahan fiqh. Sebagai contoh, masalah darah wanita, haid, nifas dan seumpamanya. Kalau kita rujuk hadis, tak banyak hadis tentang haid. Kenapa tak banyak hadis tentang haid? Kerana wanita yang ketika Al-Quran turun, ketika hadis Nabi tuturkan, wanita itu adalah wanita Hijaz, wanita Mekah, wanita Madinah. Cuaca yang sama, keturunan yang lebih kurang tak jauh banyak, lebih kurang sama. Jadi mereka lebih kurang sifat darah tu sama, cara darah keluar itu sama, tempoh dia sama, lebih kurang sama masalah yang dihadapi. Maka rujukan hadis tak banyak dalam permasalahan darah wanita. Tapi bila Islam berkembang, yang masuk Islam berbagai latar belakang, keturunan yang berbeza, cuaca yang berbeza, macam-macam masalah yang berbeza, menyebabkan masalah dalam isu darah wanita berhadapan dengan masalah yang berbagai. Lalu para ulama mendetailkan persoalan darah wanita, yang mana pendetailan mereka tu tak ada di zaman Nabi. Bukan kerana para ulama melakukan bid'ah, bukan kerana para ulama reka-reka benda yang tidak ada dalam agama, tetapi para ulama terpaksa berdepan dengan banyak masalah yang wujud di zaman mereka tak wujud di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu fiqh yang ada pada zaman kita fiqh yang terlampau susah. Terutamanya orang yang nak masuk dalam bidang fiqh, bila dia masuk tu dia akan rasa macam memang susah bidang fiqh.
Jadi insya-Allah kita sekarang ni kita baca kitab sahih fiqh sunnah, kita belajar fiqh berdasarkan fiqh yang diikat dengan Al-Quran dan sunnah dan riwayat-riwayat dari sahabat. Itu satu aliran. Satu lagi aliran dia nama sebagai fiqh mazhabi. Fiqh berdasarkan mazhab. Fiqh berdasarkan mazhab ni dia dalam fiqh mazhab ni dia keutamaan mereka adalah memastikan nukilan hukum mesti berdasarkan sesuatu yang boleh disandarkan kepada seseorang imam yang telah disepakati oleh kesemua umat Islam, dia adalah ikutan umat Islam. Asas pemikiran ini diambil daripada ayat Al-Quran, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang mengetahui jika kamu tidak mengetahui. Persoalan dia, siapa dia orang yang mengetahui itu? Maka kesemua para ulama, kesemua umat Islam telah sepakat. Antara yang disepakati oleh umat Islam sebagai ikutan umat Islam tanpa ada perbezaan, 4 orang, iaitulah Abu Hanifah. Itu pun tak selamat juga. Abu Hanifah ni ada kritikan. Bahkan ada kritikan yang berat terhadap Abu Hanifah. Sehingga ada di kalangan tokoh yang mentahmah Abu Hanifah sebagai tak tahu bahasa Arab. Ada di kalangan tokoh yang mentahmah Abu Hanifah tak menguasai hadis. Ada lagi tomahan-tomahan yang lain hatta sehingga ke tahap mengkafirkan Al-Imam Abu Hanifah. Ada. Hari ini dah mula timbul suara-suara tu. Dia ambil nukilan-nukilan yang ada dalam kitab, lalu adalah Arab-Arab tertentu, Mesir dan seumpamanya, buat kuliah, dah mereka mula cuba menyerang kepribadian Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Nah, abang kata walaupun majoriti ulama sepakat menerima Al-Imam Abu Hanifah sebagai salah seorang ulama mujtahidin, ulama mujtahid yang ulama sepakat terima dia, ada juga suara-suara yang berpandangan sebaliknya. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Imam Malik dengan Imam Syafi'i setakat yang saya tahu, setakat yang Ustaz tahu, paling kurang kritikan. Paling kurang kritikan, terutamanya Imam Malik rahimahullah. Imam Malik ni satu peribadi yang kita rasa macam bersih lah, tak ada orang kritik dia. Wallahu alam. Setakat yang Ustaz tahu, Imam Malik ni dia seperti bintang yang tak boleh dikacau oleh sesiapa. Dia terlampau mulia, terlampau hebat, tak ada kritikan terhadap dia. Imam Malik rahimahullah. Kemudian Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun ada kritikan. Ada tuduh Imam Syafi'i terpengaruh dengan Syiah pun ada. Imam Syafi'i. Imam Ahmad juga ada kritikan. Imam Ahmad juga ada kritikan, bahkan sebahagian para ulama yang menulis kitab fiqh perbandingan, mereka tidak memasukkan mazhab Hambali ke dalam mazhab fiqh. Kerana mereka mengkritik aliran mazhab Hambali. Kata sebahagian mereka, mazhab Hambali ini bukan mazhab fiqh, tetapi dia lebih kepada mazhab hadis. Dia lebih kepada mazhab hadis. Antara kitab fiqh perbandingan yang tidak memasukkan mazhab Hambali di dalam aliran fiqh adalah kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid oleh Ibn Rushd Al-Hafid. Dia hanya letak mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i saja. Dia tak masukkan mazhab Hambali. Antara sebab dia, Hambali ni, Imam Ahmad bin Hanbal, dia tak ada tulis kitab fiqh. Dia tak sama dengan 3 imam yang awal. Hambali tak ada tulis kitab fiqh, tak ada. Yang tulis, jadi pemikiran fiqh dia tak dapat dikesan melalui tulisan dia sendiri, tak dapat. Melainkan pemikiran fiqh dia dikesan melalui, itu kalau kita tengok dalam mazhab Hambali, dia ada kitab masail. Kitab-kitab masalah-masalah, kitab-kitab persoalan-persoalan yang diajukan oleh anak murid Imam Ahmad kepada Imam Ahmad, lalu dan dijawab oleh Imam Ahmad. Soal jawab itu ditulis oleh anak murid Imam Ahmad, ditulis oleh anak Imam Ahmad sendiri. Lalu daripada kitab masail itulah para ulama kemudian dapat melihat pemikiran ataupun kita kata rangka pemikiran fiqh Imam Ahmad ibn Hanbal. Tapi dia agak kemudian, dia agak terlewat. Sebab tu kita akan tengok mazhab Hambali ni dia lambat tersebar. Bahkan negara pertama yang mengambil mazhab Hambali sebagai mazhab rasmi adalah negara Saudi. Sebelum wujud negara Saudi, tak ada negara Islam yang bermazhab dengan mazhab Hambali. Sebab apa? Kerana dia agak terlewat perkembangan dia.
pemikiran fiqh yang tersusun itu terlewat berbanding 3 mazhab yang awal. Jadi fokus pemikiran aliran fiqh mazhab ni, dia nak fokus kepada seorang tokoh yang telah disepakati, diterima oleh umat Islam, dan mereka ni berada di bawah petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Kita nak faham bagaimana cara mereka memahami fiqh. Kita nak tahu semua fatwa yang datang kemudian mesti bertepatan dengan kaedah fiqh yang disusun oleh ulama-ulama ni. Dan mereka tak nak keluar daripada seseorang tokoh ulama. Sebagai contoh, ulama mazhab Syafi'i, mereka tak nak keluar dari panduan yang telah digariskan oleh Al-Imam Syafi'i, kerana mereka beranggapan Imam Syafi'i adalah termasuk di antara orang yang disuruh, yang Al-Quran sebut fas'alu ahlal zikr, tanyalah kepada ahli zikir, iaitu orang yang mengetahui. Salah seorangnya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi dua aliran ni, dua pemikiran ni, pemikiran fiqh sunnah ni ustaz yang kategorikan lah. Pemikiran fiqh sunnah, kedua pemikiran mazhabi. Kedua-dua pemikiran ini semuanya nak mentaati Allah dan Rasul. Selagi dia pemikiran manusia, maka dah tentulah kalau ada hulu dia akan ada positif, ada negatif. Tentu begitu. Asasnya begitu. Benda yang dibawa oleh manusia, hasil pemahaman dia kepada perintah Allah dan Rasul, sudah tentu ada pro dan ada positif dan negatif. Ada baik dan ada buruk dia. Jadi peranan kita sentiasa berusaha untuk kita berada di pertengahan. Untuk kita berada di pertengahan. Kesemua para ulama umat Islam, mereka berusaha hendak mematuhi Allah dan Rasul. Baik, panjang lagi kalau kita nak bercakap tentang asas fiqh. Tetapi mempelajari ilmu fiqh merupakan termasuk di dalam ilmu yang utama. Kerana mempelajari ilmu fiqh adalah mempelajari kehendak Allah dan Rasul. Mempelajari ilmu fiqh adalah mempelajari ataupun usaha untuk memahami apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ustaz ingat itu mukadimah Ustaz pada malam ni. Kita akan masuk kepada kitab kita ni, Sahih Fiqh Sunnah. Kita akan pergi kepada bab yang pertama daripada kitab Taharah dari mula, insya-Allah. Ustaz ni biasa mengajar orang dia lambat. Satu persatu. Biasanya lambatlah fiqh sunnah. Diperlih Ustaz ajak. Berapa tahun dah kelas fiqh sunnah tu, baru masuk muka surat 400 halaman lah. 400 halaman lebih. Tapi dah bertahun-tahun lamanya. Lambat. Ustaz memang lambat. Siapa yang boleh ikut, dia ikutlah. Siapa yang tak boleh ikut, terpulanglah pada dia. Baik, kita akan masuk kepada bab yang pertama di dalam kitab ni, iaitulah Kitab Taharah. Biasanya kitab fiqh, kitab yang membicarakan tentang fiqh, biasanya akan dimulakan dengan Kitab Taharah, berkaitan dengan bersuci. Kenapa bersuci? Kerana asasnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ataupun perkhabaran dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah kepada aku. Jadi tujuan penciptaan manusia ini adalah untuk beribadah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang paling utama dalam Islam adalah salat. Sehingga persoalan pertama yang akan ditanya di akhirat kelak adalah salat. Benda yang utama, yang paling utama di dalam salat adalah taharah, berdasarkan pandangan majoriti ulama. Hadis Nabi, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, miftahus salah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Anak kunci kepada salat itu adalah bersuci. Masuk dalam salat dengan takbir, habis dari salat dengan memberi salam. Jadi hadis itu dijadikan pegangan ataupun dasar oleh para ulama. Mereka nak mulakan kitab, mereka mula dengan kitab taharah kerana melihat taharah lebih penting dari salat. Taharah lebih penting dari salat. Taharah paling penting di dalam salat adalah pandangan majoriti ulama. Berbeza dengan pandangan sebahagian ulama yang mengatakan dalam bab salat yang paling penting sekali adalah bab berkaitan dengan mengetahui waktu salat, bukan bab taharah.
Antara ulama yang berpandangan begitu, yang menyalahi majoriti, iaitulah Imam Malik rahimahullah. Berdasarkan susunan kitab Muwatta, Imam Malik mendahulukan bab berkaitan dengan wuqutus salah, bab berkaitan dengan waktu-waktu salat, dan Imam Malik kemudiankan bab taharah. Kata para ulama, susunan bab Imam Malik dalam kitab Muwatta menunjukkan pada Imam Malik bab waktu salat lebih penting daripada taharah. Apa maksud dia? Sebagai contoh, seorang dia sibuk, ada keuzuran apa semua, dekat katalah waktu subuh, dia letih, dia tidur malam tu, dia tak sedar sampailah dekat-dekat nak habis waktu subuh. Iaitulah bila habis waktu subuh? Bila habis waktu subuh? Ha? Kuat sikit. Bila habis waktu subuh? Ha? Bila habis waktu subuh? Syuruk tu maksud apa? Syuruk tu tengok takwim kan? Kita kata syuruk. Apa maksud syuruk tu? Terbit matahari. Habis waktu subuh adalah apabila terbit matahari. Sekarang ni matahari terbit pukul apa? 7.12. Katalah seorang tu dia letih sangat tidur malam hari, dia tak sedar. Dia bangun tidur pukul 7.8 minit katakan. 7.8 minit kata. Ataupun 7 apa? 7 katalah 7.8 minit lah. 8, 9, 10, 11, 12, ada 4 minit je kat dia. Ada 4 minit. Dia pula berjunub. Kalau dia mandi, confirm dia buat salat di luar salat. Dia buat subuh di luar waktu. Kan? Kalau dia tak mandi, dia buat salat subuh di dalam waktu. Majoriti ulama berpandangan dia tak boleh salat. Dia wajib mandi, berwuduk dan salat. Walaupun di luar waktu. Kerana salat dalam keadaan taharah lebih penting daripada nak memastikan salat subuh di dalam waktu. Salat dalam keadaan taharah lebih penting, sekalipun berada di luar waktu, lebih penting berbanding salat di dalam waktu dalam keadaan berhadas. Itu pandangan majoriti ulama. Imam Malik berbeza. Imam Malik berpandangan salat dulu, sekalipun dalam keadaan berhadas, kerana menunaikan salat di dalam waktu lebih penting. Menunaikan salat di dalam waktu lebih penting berbanding mandi, tunaikan salat subuh dalam keadaan suci tapi di luar waktu. Kesimpulan ini pun bukan berdasarkan perkataan Imam Malik, tetapi berdasarkan kefahaman ulama kemudian dari mereka memerhati dan meneliti kitab yang ditulis oleh Imam Malik, iaitulah kitab Muwatta. Secara umumnya semua para ulama setuju yang paling penting sekali adalah taharah. Kerana itu penulis kitab kita dia mulakan kitab ni dengan kitab berkaitan dengan taharah. Selepas kitab taharah, kata dia ta'rif at-taharati wa ahammiyatiha, definisi taharah dan kepentingan taharah. Kata dia at-taharatu lughatan, taharah dari sudut bahasa iaitulah an-nadhafatu wal khulusu minal awsakhi awil adnas al-hissiyah. Yang dimaksudkan taharah kalau dalam bahasa kita tengok terjemahan dulu. Taharah dari sudut bahasa Arab iaitulah suci dan bebas dari kotoran, secara hissiyah yang boleh dikesan oleh panca indera, seperti najis tahi dan seumpamanya, dan juga suci bersih dari taharah yang maknawiyah seperti keaiban dan dosa. Jadi taharah dari sudut bahasa merujuk kepada suci dan bersih dari kotoran seperti tahi, air kencing atau apa-apa yang dianggap kotor. Dan taharah juga merujuk kepada suci dari sudut maknawiyah, iaitulah suci dari dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat kita tak nampak. Seorang yang buat maksiat dia berdosa. Kotoran dosa tu kita tak boleh nampak. Panca indera mata, hidung, lidah tak dapat kesan. Lalu dinamakan sebagai kotoran maknawi, iaitulah kotoran dosa.
Jadi taharah pada bahasa merangkumi semua kotoran tu. Kotoran yang boleh dikesan oleh panca indera, kotoran yang tak boleh dikesan oleh panca indera. Panca indera dalam fiqh biasanya dia merujuk 3. Mata, bau dan rasa. Biasanya dalam bab fiqh kalau kita sebut haisiyah, dia rujuk 3 ni saja. Sebab tu dalam bab najis, para ulama kata kalau kita nak tahu benda tu bernajis ataupun tidak, perkara itu dianggap suci apabila dia bebas dari najis, sama ada najis ain, najis benda yang boleh dilihat, bau dan rasa. Nampak tak? Warna, bau dan rasa. Sebab apa ulama letak 3 ni, warna, bau dan rasa? Kerana panca indera manusia yang boleh kesan najisnya dengan 3 ni sajalah. Pertama dengan bau, dengan warna. Kalau ada warna najis dikira sebagai najis, kalau tak ada warna najis tidak dikira sebagai tak ada warna najis. Kalau tak boleh kesan dengan warna, barangkali kita boleh kesan dengan bau kerana najis itu berbau. Kalau tak boleh kesan dengan warna dan bau, kesan dengan rasa. Rasa yang dimaksudkan di sini adalah rasa ta'am. Ta'am ni rasa dengan lidah. Bukanlah bermakna para fuqaha suruh kita rasa ke tempat tu ada najis ke tak ada, ni cawan ni ada najis ke tak ada, rasa dengan lidah. Bukan maksud itu. Tetapi dari sudut akal manusianya, panca indera yang boleh dapat kesan najisnya itu 3 sajalah. Lain tak boleh. Tangan boleh kesan najis? Tak boleh. Kalau tak ada mata kita kesan najis dengan tangan, boleh kesan? Tak boleh, sebab sifat najis tu ada pada benda lain juga. Jadi tak boleh, tidak mesti diikatkan dengan 3 benda ni. Warna, bau dan rasa. Bukan bermakna fuqaha suruh pi rasa dengan lidah. Najis tu ada najis ke tak ada. Itu taharah dari sudut bahasa. Manakala kemudian disebut wat-tathhir, manakala perkataan tathhir iaitulah mensucikan. Dia sebut di sini at-tanzif wa huwa itsbatun nadhafati fil mahal. Kemudian dia kata wat-taharatu syar'an, manakala taharah dari sudut agama, dari sudut syarak. Tadi dia terang makna taharah dari sudut bahasa Arab. Asal perletakan mewujudkan makna perkataan taharah tu, maksud dia seperti yang Ustaz terang tadi. Kemudian taharah ni pula dari sudut syarak. Dari sudut syarak maksudnya ketika Al-Quran dan Sunnah, ketika para fuqaha nak terangkan maksud taharah dalam bab ibadat, apa para fuqaha maksudkan? Apa Al-Quran maksudkan, apa hadis maksudkan? Pada kebiasaannya. Bukan pada setiap perincian. Pada kebiasaannya Al-Quran, hadis, kalam para ulama di dalam kitab ketika mereka membicarakan bab ibadah, apa yang mereka maksudkan dengan taharah. Maka kata dia, dari sudut syarak, taharah itu adalah raf'u ma yamna'us salata min hadathin aw najasatin bil ma'i aw ghairihi au raf'u hukmihi bittirab. Iaitulah yang dimaksudkan dengan taharah pada syarak, iaitulah menghilangkan apa-apa yang boleh menghalang salat. Menghalang apa-apa yang boleh menghalang salat terdiri daripada hadas, najis dengan air atau selain air. Ada tak kita menghilangkan najis selain dengan air? Ada tak? Apa dia? Istinja. Istinja. Ataupun kita mengangkat hukum, ataupun kita menghilangkan hukum najis, ataupun kita menghilangkan hukum tak boleh sembahyang dengan menggunakan tanah. Dengan menggunakan tanah. Dari sudut definisi yang Tok Syekh kita ni sebut, kita boleh kesan sedikitlah. Tok Syekh ni dalam bab tayammum, dia kalau berdasarkan definisi yang dia beri, dia memahami tayammum itu tidak tayammum itu menghilangkan hadas. Tok Syekh ni. Kerana para ulama berbeza pandangan bab tayammum. Apakah tayammum itu menghilangkan hadas ataupun tayammum itu hanya berperanan membolehkan salat? Berbeza dalam memahami tujuan tayammum akan menatijahkan perbezaan dalam bab hukum yang berikutnya. Fiqh dia begitulah. Sebab tu Ustaz kata fiqh ni dia complicated ilmu dia.
Kalau kita tak dapat tangkap benda asas, bawah ni, forok-forok ni, kita akan kelang kelibut. Hukum yang kita buat keluar akan jadi cacah merba. Sat kata boleh, sat kata tak boleh. Nanti kok hukum yang kita buat keluar tu orang boleh petikai pula. Pasal apa ketika ni hang kata boleh? Ketika ni dalam masalah ni hang kata tak boleh. Hang sendiri tak ada pemahaman yang mantap dalam bab fiqh. Orang boleh kenal dengan cara itu. Fiqh ni memang dia begitu. Dia mesti kena tahu asas, baru dia boleh mahir bab furuk. Kalau dia terus bab furuk, dia seperti teraba-raba. Akhirnya dia akan akui dia telah melakukan kesilapan besar. Dia begitulah. Benda ni tak dikesan bila kita lalu lama benda-benda fiqh ni, kita akan nampak perkara ni. Kemudian kata dia, wa amma hukum at-taharati, adapun hukum taharah, fa inna taharatun najis wa izalatuhu wajibah. Dan sesungguhnya bersuci daripada najis dan menghilangkan najis itu adalah wajib ma'adz-dzikri wal qudrah. Menghilangkan najis itu adalah wajib ketika ingat dan ada kemampuan. Boleh nak cuci kan? Tapi kita kena buat nota pada perkataan dia ni. Kerana dia kata sesungguhnya bersuci, menghilangkan najis itu wajib. Ma'adz-dzikri wal qudrah. Sebenarnya wallahu alam, berdasarkan pengetahuan ustaz, mungkin ada khilaf. Kita boleh kata majoriti para ulama berpandangan bersuci dari najis itu wajib apabila hendak menunaikan salat. Kalau tak nak menunaikan salat, maksudnya kita lambat lagi tunaikan salat, tak wajib bersuci daripada najis. Tak wajib menghilangkan najis. Juga tak wajib menghilangkan hadas. Dia sebut di sini. Dia kata, pada Tok Syekh penulis kitab kita ni, dia kata bersuci atau menghilangkan najis itu wajib jika kita ingat dan ada kemampuan menghilangkan najis, mampu hilangkan najis. Kemudian dia kata berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa thiyabaka fatahhir, maka pakaian kamu maka sucikanlah. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, antahira baitiya lit-taifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Kemudian dia kata, dan adapun taharah, yakni bersuci daripada hadas. Bersuci daripada hadas, itulah menghilangkan hadas kecil ataupun hadas besar. Kata dia, fatajibu listibahati salah. Wajib bagi membolehkan kita menunaikan salat. Maknanya kalau kita jauh lagi waktu salat, tak wajib kita menghilangkan hadas. Tak wajib kita menghilangkan hadas. Berdasarkan hadis Nabi SAW, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin. Tidak akan diterima salat tanpa bersuci. Hadis Nabi SAW riwayat Muslim. Kata dia lagi, adapun kepentingan salat, fa inna taharata, maka sesungguhnya bagi bersuci itu, yang pertama kepentingan dia, syartun li sihhati salatil abdi. Taharah merupakan salah satu syarat sah salat seseorang hamba. Nabi SAW telah bersabda, la tuqbalu salatun man ahdatha hatta yatawadda. Tidak akan diterima salat bagi sesiapa yang berhadas sehinggalah dia berwuduk terlebih dahulu. Maka jika seseorang hendak menunaikan salat, wajib dia bersuci. Kenapa dia bersuci? Kenapa bila kita nak salat kita pergi ambil wuduk? Kenapa kalau kita dalam keadaan berhadas besar, kita kena mandi terlebih dahulu, baru kita boleh salat? Kita berwuduk terlebih dahulu, baru kita salat. Kenapa? Ini bagus kitab ni. Dia kata diikatkan. Dia kata ta'zimullah. Kenapa kita pergi mandi ketika kita berhadas besar? Kenapa kita pergi berwuduk ketika kita berhadas kecil sebelum menunaikan salat? Kerana mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala yang merintahkan perkara tu. Hal ini penting. Iaitulah kita ikatkan fiqh dengan tasawuf. Ikatkan ikhlas fiqh dengan niat, tujuan kita dalam beribadat, mempelajari fiqh adalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wal hadath wal janabah, sekalipun dia bukan najis yang boleh dilihat, namun dia merupakan najis maknawi.
yang wajib dihilangkan apabila kita hendak menunaikan salat kerana menghilangkannya, kerana keberadaan hadas sama ada kecil ataupun besar mencacatkan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu kita bila nak salat kita hilangkan hadas pada badan kita. Itu kepentingan taharah yang pertama. Yang kedua kata dia waqad imtahadallahu taala al-mutatahhirin. Allah Taala telah memuji orang-orang yang bersuci di dalam firman Allah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat dan cinta kepada orang-orang yang bersuci. Sebahagian para ulama tafsir mengatakan ayat ini turun sebagai memuji orang-orang yang berada di Quba. Yang mana mereka ni orang-orang Quba ketika Nabi sampai di Madinah dalam peristiwa hijrah, orang-orang Quba ni antara orang-orang yang bila mereka buang air, sama ada buang air kecil ataupun air besar, mereka dengan segera bersuci dengan air. Mereka ni berbeza sikit dengan masyarakat Arab yang lain. Lalu turun ayat Al-Quran memuji tindakan orang-orang Islam yang berada di Quba kerana suka bersuci dengan menggunakan air. Jadi menunjukkan siapa yang suka bersuci disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Fihi, padanya, yakni di Masjid Quba itu ada lelaki-lelaki, orang-orang tertentu, yuhibbuna, mereka itu suka an yatatahharu, mereka itu suka bersuci, dan Allah suka kepada orang-orang yang bersuci. Demikian juga cuai dalam bab bersuci menjadi sebab mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, iaitu Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas lahir 3 tahun sebelum berlaku peristiwa hijrah. Meninggal wafat pada tahun ke-68 hijrah. Jadi umur dia berapa tahun waktu dia meninggal? Ustaz ulang lagi sekali. Ibnu Abbas meninggal pada nama dia Abdullah Ibnu Abbas. Anak kepada pak saudara Rasulullah belah bapa. Pak saudara Rasulullah iaitulah Al-Abbas. Dia ni anak kepada Al-Abbas. Abdullah Ibnu Abbas nama dia. Sepupu Rasulullah. Lahir 3 tahun sebelum berlaku hijrah. 3 tahun sebelum berlaku hijrah, dan dia wafat pada tahun 68 Hijriah. Ketika dia wafat, berapa umur dia? Berapa? 71. Umur dia 71 tahun. Abdullah Ibn Abbas masuk Islam lebih dahulu sebelum bapa dia Al-Abbas. Dan dia berhijrah bersama dengan bapa dia Al-Abbas ke Madinah. Bila dia berhijrah? Pada tahun Fathu Makkah. Pada tahun ke-8 Hijriah. Lambat ke awal? Awal ke lambat? Awal ke lambat? Lewat tu. Lewat lah berhijrah. Dah 8 tahun Nabi berhijrah, baru dia berhijrah. Dia bersama dengan bapa dia Al-Abbas. Al-Abbas antara sahabat yang lewat masuk Islam. Tetapi Nabi SAW sayang kepada Al-Abbas sekalipun dia tidak Islam. Nabi sayang kepada Al-Abbas, bahkan Nabi percaya kepada Al-Abbas sehingga Nabi membenarkan Al-Abbas menyertai perjanjian Aqabah yang merupakan perjanjian getir penting yang menjayakan hijrah. Al-Abbas ketika itu seorang musyrik, bukan tak Islam lagi. Kenapa Ustaz sebut perkara ni? Ustaz nak bagi tahu, bukan semata-mata berbeza akidah perlu bermusuh. Permusuhan orang Islam dengan orang lain apabila orang itu mengisytiharkan perang kepada kita, baru kita isytiharkan musuh dengan dia. Tapi kalau dia tidak mengisytiharkan perang, dia mengisytiharkan perdamaian dengan kita, wajib kita membuka perdamaian dengan dia. Antara buktinya Nabi tidak memerangi Al-Abbas yang musyrik, bahkan Nabi membenarkan Al-Abbas turut serta dalam perjanjian yang begitu penting dan bahaya, iaitu perjanjian Aqabah. Oleh kerana itu dulu pemikiran masyarakat kita, kalau ada adik-beradik dia seorang ada masalah akhlak apa semua, dia seolah buang adik-beradik dia tu.
Kalau ada orang tua, ayah beragama, mak ustazah, ayah ustaz, tiba-tiba dapat anak dia isap rokok, anak dia tak salat, tiba-tiba aku tak mengaku anak aku. Hang ni tu lain pada bukan keturunan aku ni, bukan, dia tak mengaku anak. Dalam masyarakat kita berlaku perkara tu. Tindakan itu salah, tak boleh tindakan tu tak boleh letak atas nama agama. Bagaimana kita boleh buang anak kita? Bagaimana kita boleh buang adik-beradik kita hanya kerana dia isap rokok, hanya kerana dia melakukan benda maksiat? Dia tak boleh tinggalkan benda maksiat. Sedangkan dia tak mengisytiharkan permusuhan dengan kita. Agama tidak mengajar kita mengisytiharkan permusuhan dengan orang yang tidak mengisytiharkan permusuhan dengan kita. Bagaimana kita nak buang anak kita yang buruk akhlak dia? Apakah kita tahu dia akan berterusan buruk akhlak sampai dia mati? Kita tak tahu. Bagaimana kita boleh memutuskan hubungan silaturahim dengan adik-beradik kita yang buruk akhlak dia? Apakah kita tahu dia akan mati dalam keadaan buruk akhlak tu? Apakah kita boleh beri jaminan kita ni akan mati dalam keadaan taat begini? Tak ada siapa boleh bagi jaminan. Kerana itu silaturahim mesti dihubungkan. Hubungan kekeluargaan mesti dihubungkan. Bahkan wajib dihubungkan sekalipun siapa orang tersebut. Bukankah Al-Quran telah menyebut sekalipun kedua ibu bapa tu, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Sekalipun kedua-dua ibu bapa kamu itu bersungguh-sungguh nak bagi kamu syirik, bukan setakat dia syirik, dia sungguh-sungguh nak bagi kita syirik, fala tuti'huma, jangan taat dalam bab kesyirikan, akan tetapi bergaul dengan mereka dengan cara yang baik. Maka demikian dalam bab silaturahim, adik-beradik kita, siapa yang jahat, kita tidak bersekongkol dengan kejahatan mereka, tetapi kita tetap menghubungkan silaturahim dengan mereka. Orang agama kena ada pemikiran ini. Pemikiran yang ada tak tepat yang dahulu tu kena buang dari masyarakat. Jangan ada terputus hubungan kekeluargaan hanya atas sebab orang ni masalah, orang ni jahat, ahli maksiat dan seumpamanya. Teruskan hubungan, dalam masa yang sama kita berusaha untuk membimbing saudara kita yang tersesat jalan. Kemudian Ibnu Abbas, Dan Ibnu Abbas ketika Rasulullah wafat, dia berumur lebih kurang 13 tahun. Ada sebahagian riwayat kata 15 tahun. Ibnu Abbas juga pernah ditanya kepada dia ketika Rasulullah wafat, dia tu orang tanya kepada dia, ketika Rasulullah wafat apa keadaan dia pada ketika itu? Lalu kata Ibnu Abbas, ketika Rasulullah wafat, aku seorang budak lelaki yang telah dikhatankan. Kata Ibnu Abbas. Kata para ulama, perkataan Ibnu Abbas menunjukkan, dia sebut dia seorang budak lelaki yang telah dikhatankan. Dia nak habaq kata, aku seorang budak lelaki yang baru dikhatankan. Lalu kata para ulama, itu menunjukkan orang Arab dahulu mengkhatankan anak lelaki mereka ketika berumur hampir baligh. Berdasarkan perkataan Ibnu Abbas. Bukan waktu lahir-lahir terus khatan. Mungkin ada sebahagian Arab buat begitu, tetapi bukan semua. Berdasarkan perkataan Ibnu Abbas menunjukkan orang Arab dahulu sebahagian mereka mengkhatankan anak lelaki ketika hampir baligh. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kita sebut radhiyallahu anhuma kerana Ibnu Abbas sahabat, demikian juga bapa dia Al-Abbas juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabrain. Satu hari Rasulullah melintasi berhampiran dengan dua kubur. Faqal, lalu tiba-tiba Rasulullah bersabda, innahuma yu'adzaban, sesungguhnya kedua-dua penghuni kubur ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan tidaklah kedua mereka ini diazab kerana perkara yang sukar ditinggalkan. Berat ditinggalkan, bukanlah mereka diazab kerana mereka melakukan dua perkara yang yang sukar ditinggalkan. Sebaliknya mudah saja untuk ditinggalkan, ringan untuk ditinggalkan. Apa dia perkara yang mereka lakukan? Fa amma hadza, adapun salah seorang dari penghuni kubur ini, orang yang pertama ini, fa kana la yastanzihu min baulihi, dia tidak bersuci dari air kencing dia. Al-hadis disebut sini al-hadis. Kalau kita baca kitab, ada dia tak ada kitab, di hujung hadis tu dia buat titik-titik, kemudian dia sebut al-hadis. Kalau kita nak letak hadis, kita baca al-haditha.
Tak boleh baca al-hadithu, tak boleh baca al-hadithi. Dari sudut seni tata bahasa Arab, kita kena baca al-haditha. Takdir dia, maksud dia atmim ataupun akmil al-haditha. Bacalah hadis bagi perhabis. Lebih kurang macam itulah. Tapi penulis kitab dia tak nak baca perhabis kerana dia tak ada keperluan nak sebut hadis keseluruhannya. Jadi dia hanya tulis setakat yang dia perlu saja, dia buat titik-titik, kemudian dia kata al-hadis, kita letak baris di hujung tu, sa, al-haditha, letak baris fathah. Sebab apa? Kerana kita andaikan maksud penulis kitab itu adalah akmil al-haditha, sempurnakanlah sebutan hadis tersebut. Jadi dalam hadis ni Nabi kata salah seorangnya dia diazab kerana dia tidak bersuci daripada buang air kecil, manakala yang seorang lagi yamshi bin namimah dalam hadis sebut. Dia duk bawa namimah. Duk bawa namimah ni dia duk melagakan orang. Dia pergi kepada Ahmad, dia kata, Ahmad, hang tahu Abu duk kata kat hang. Ahmad pun geram kat Abu. Ahmad pun bila dah kita kata dekat Ahmad, Abu kata kat dia Ahmad kata kat kita, oh hang tak tahu Abu tu pun perangai lebih kurang, lebih teruk daripada aku lagi. Dia kata, ya ke? Apa perangai dia? Ahmad pun habaq kat kita. Kita pergi kat Abu. Kita kata, Abu, hang tahu Ahmad buka keburukan hang kat aku. Semua orang tahu pasal hang. Itu namimah nama dia. Dia melaga-lagakan orang. Hari ni dia tak buat perangai tu. Hari ni dia buat video. Dia buat video, dia lagakan orang ni dengan orang tu. Itu satu jenis daripada namimah. Melagakan orang satu jenis daripada namimah yang diharamkan di dalam syarak, termasuk di dalam dosa besar, dan amat kurang orang Islam yang selamat daripada dia, dan kebanyakan azab kubur kena disebabkan dua dosa ni. Kebanyakan azab kubur yang kena kepada orang Islam adalah disebabkan dua dosa ni. Pertama, tak bersuci selepas buang air kecil. Jadi ambil perhatian adik-adik pelajar ni. Ambil perhatian, jangan malas bersuci lepas kencing. Lalu kita salat dalam keadaan kita tak membersihkan tempat keluar najis. Boleh kena azab kubur. Apatah lagi nanti kita dah besar. Ustaz, abang ni sebab usia ini, kalau kita biasa dengan satu sikap, dia akan berterusan sampai besar. Nanti kamu semua insya-Allah keluar dari Smart IQ jadi ustaz, jadi imam. Kalau ada imam masih perangai tak basuh air kencing, macam mana dia nak selamat? Tapi kita kata, jangan kita rasa ada ke imam tak basuh air kencing. Jangan kita rasa mustahil. Ulama sebut dalam kitab-kitab fiqh, antara imam fasik, antara tak digalakkan melantik imam dari kalangan orang fasik kerana tak ada jaminan dia berwuduk sebelum solat. Tak ada jaminan dia membersihkan najis dia ketika selepas dia buang air kecil. Tak ada jaminan. Bila ada kebimbangan itu, kita tak digalakkan melantik orang fasik menjadi imam. Kalau dia boleh berzina, kalau dia boleh mencuri, kalau dia boleh berbohong, sedangkan Allah Ta'ala mengharamkan perkara itu, apa mustahil? Mustahilkah dia salat dalam keadaan tak berwuduk? Tak mustahil. Kalau ada orang boleh meninggalkan salat biasa, tak salat dia rasa biasa, apakah mustahil dia salat tanpa wuduk? Tak mustahil. Kerana itu para ulama tak benarkan, mereka tak bagi lantik imam dari kalangan orang fasik. Tapi kalau dia dah jadi imam, sahlah salat dia. Kerana kita tak tahu betul ke dia bersih, dia cuci selepas kencing ataupun tidak. Dia andaian saja. Jadi kalau dia jadi imam, sah sembahyang di belakang orang yang fasik. Anwa'ut taharah, bab yang berikutnya berkaitan dengan jenis-jenis taharah. Wallahu a'lam. Ustaz ingat sekadar itu saja. Kita buka kalau ada soalan. Ada apa-apa soalan nak tanya? Ada soalan? Segan nak tanya, tulis.
Soalan pertama, 3 syarat taharah tu kena tengok, kena tengok salah satu ke kena tengok ketiga-tiga. Yang mana ni? Salah satu. Bukan dia syarat taharah. Kalau kita bersuci, kita kena hilangkan najis. Kena hilangkan apa? Kena hilangkan bau, warna dan rasa. Cuma dari sudut priority ada yang lebih penting, ada yang kemudian. Yang paling penting yang mesti dibuang adalah rasa. Kemudian sama ada bau ataupun warna. Warna kalau dia tak hilang dah, kita susah, dia kekal di situ, dia termasuk dalam perkara yang diberi kemaafan. Demikian juga bau. Bau kalau kekal bau setelah kita usaha habis maksimum, tak hilang juga bau, dia diberi kemaafan. Bau dan warna. Ustaz ingat paling ringan sekali adalah warna. Paling berat yang kedua adalah bau. Yang berat yang ketiga, yang paling berat sekali adalah rasa. Sebab tu kalau ada najis kena pada pakaian, kita dah tonyoh, kita letak air, kita dah tonyoh, tapi warna masih ada, maka diberi kemaafan. Tapi kalau warna tu boleh ditanggalkan, kita tak tanggalkan, tak boleh. Boleh faham? Wallahu a'lam. Yang kedua, ada asatizah sebut, tulis besar sikit nah. Ada asatizah sebut, jauhi kawasan-kawasan yang tidak sealiran, dikhawatiri takut untuk tegur bid'ah yang dia buat. Ustaz sebut begini, asatizah ni ramai. Bukan 10 orang, bukan 11 orang, bukan 100 orang, beratus-ratus asatizah ni. Memang kita akan pelajar-pelajar ni jadi orang bijak dan jadi orang yang berbesar hati, berbesar pemikiran kita luas. Kita akan dengar, bukan setakat ustaz, kita dengar para ulama sebut, ulama ni kata macam tu, ulama ni kata macam ni, ulama ni kata bid'ah, ulama ni kata tak kata bid'ah, ulama ni kata celaka orang tu, ulama ni puji orang tu, macam-macam kita akan dengar. Jadi apa tindakan kita? Dengar, tak apa, dengar ustaz tu katalah ada ustaz kata jauhi dari berkawan orang yang tidak sealiran dengan kita, sebagai contoh. Kenapa? Kerana bimbang kita tak mampu nak tegur bid'ah dia. Kita pertama sekali kita kena tahu, ustaz ni bila dia cakap maksud dia baik, dia nak kebaikan untuk pelajar dia. Dia bimbang pelajar dia tu nanti terpengaruh dengan ahli bid'ah. Dia bimbang pelajar dia jadi penakut, tak berani nak tegur kemungkaran. Lalu dia sebut perkara ni. Kita ambil pandangan-pandangan, cakap-cakap ustaz yang berbagai-bagai ni, nanti dah besar, nanti kita baca kitab, kita ambil perkataan para ulama yang berbagai ini, kita timbang dalam bentuk pertengahan. Kalau betul kita jumpa orang ni memang dia berkawan dengan ahli bidah, dia hanyut, kita kata kat dia, kita ambil perkataan ustaz ni, hang memang tak boleh berkawan dengan ahli bidah, hang nanti jadi ahli bidah. Dan memang ada ulama, bukan orang biasa, ada ulama, ustaz tak ingat nama dia. Dia bukan orang jahil, dia ulama. Dia berkahwin dengan seorang perempuan cantik di zaman dia. Ni zaman kita, zaman ulama dahulu. Anak kepada pemimpin Khawarij. Ulama yang lain semua cegah dia, jangan kahwin dengan dia, nanti hang terpengaruh dengan Khawarij dah. Dia kata, saya tak ingat nama dia. Kalau ingat kan menarik. Dia kata tak apa, nanti aku kahwin dengan dia, aku dakwah dia jadi ahli sunnah. Dia pun berkahwin. Kahwin, dia jadi Khawarij. Ustaz rasa ustaz ada simpan dalam web ustaz. Jadi sebab tu, kalau kita jumpa ada orang yang memang mudah terpedaya dengan orang lain, maka kita guna perkataan ustaz yang macam ni untuk orang begitu. Tapi kalau kita jumpa orang tu, dia masih orang yang kuat, ada kefahaman yang mantap, dia boleh mempengaruhi orang, maka kita kata hampilah kawan dengan ahli bid'ah. Mudah-mudahan orang ahli bid'ah tu boleh terpengaruh dengan hang, masuk jadi ahli sunnah. Dia begitu. Bukan setiap perkataan manusia tepat pada setiap perkara. Bukan, barangkali ada ustaz yang agak tegas,
Ada beberapa keadaan, perkataan dia tepat untuk beberapa keadaan. Ada ustaz dia agak lembut, agak lunak. Perkataan dia tak tepat pada beberapa keadaan, tepat pada beberapa keadaan yang lain. Jadi kita kena timbang-timbang. Boleh? Dengar, ambil yang baik. Kita yang terang, kita yang fahami perkataan ustaz tu secara baik. Secara betul. Demikianlah kita berinteraksi dengan perkataan para ulama. Sekejap nah. Soalan yang berikutnya, jika kita nampak anjing lalu di satu jalan, adakah kita boleh solat di situ jika tidak ada bau rasa dan lihat? Jika tidak ada najis, bau rasa dan apa ni? Lihat. Kita nampak anjing lalu di satu tempat. Hukum asal boleh tak boleh kita solat di tempat tu? Bila kita tengok tak ada apa-apa najis di tempat tu, jawapan dia, masya-Allah. Bagus. Boleh solat. Ustaz tak najis ke ustaz? Tak semestinya ada najis. Kerana najis anjing, kenajisan anjing kalau berpindah di satu tempat ada syarat dia. Antara syarat yang paling penting sekali iaitulah basah. Dua-dua basah ataupun salah satu basah. Adapun kalau dua-dua kering, najis itu tak berpindah. Jadi kalau kita tengok katalah anjing lalu kat dalam ni, kita tengok tak ada apa-apa kesan. Kesan pun tanah pasir yang dia pijak tu, itu pun sebab melekat, bukan disebabkan basah. Kita pun sapu buang. Boleh tak sembahyang di situ? Boleh. Boleh sembahyang di situ kerana tidak pasti ada najis. Sesuatu benda yang suci dihukum najis apabila yakin dia bernajis, iaitulah apabila ada bau, warna dan rasa. Melainkan kita tahu benda tempat tu dah ada najis. Sebagai contoh, cawan ni pernah jatuh dalam najis, sebagai contoh. Kita pun segan nak basuh cawan ni. Kita pun letak kat tengah, letak di apa? Di satu tempat lah. Di mana-mana dalam rumah kita letak. Lama, setahun, 2 tahun, kita tak peduli, kita biar macam tu ya. 3 tahun, 5 tahun. Kita tengok, tak ada bau, warna najis tak ada. Kita pun pergi intai kan. Tengok dalam tu tak ada. Kita pun angkat, ambil bau. Tak ada bau najis dah. Macam mana? Gelas ni dianggap suci ke tidak suci? Suci ke tak suci? Ulama berbeza pandangan. Majoriti ulama kata tak. Termasuk terutamanya ulama mazhab Syafi'i kata tak. Kerana najis mesti dihilangkan dengan air. Mesti dihilangkan dengan air. Najis yang hilang kesannya disebabkan tulul makath, lama duduk, lama ditinggalkan, tak dikira hilang. Dia masih dikira ada najis, tapi najis tu najis hukmi. Najis hukmi, cara hilangkan dia, buka paip, jeruh sekali, selesai, suci. Melainkan Ustaz ingat Ibn Taymiyah ataupun Abu Hanifah yang berpandangan najis boleh hilang dengan lama tinggal. Lama tinggal di satu tempat, hilang dengan angin apa semua, hilang bau, warna dan rasa, hilanglah najis. Nanti kita akan tengok. Ustaz ingat penulis kitab ni dia pemikiran dia begitu. Nanti kita tengok. Soalan berikutnya, orang yang meninggal pada zaman jahiliah akan masuk syurga atau neraka? Tengok orang tu. Orang yang meninggal pada zaman jahiliah akan masuk syurga atau neraka. Kalau dimaksudkan zaman jahiliah ini adalah zaman sebelum pengutusan Nabi sebagai Rasul, maka ulama berbeza pandangan. Apakah masyarakat Arab Mekah sebelum Nabi menjadi Rasul itu termasuk dari kalangan ahlu fatrah ataupun tidak? Ahlu fatrah ialah orang-orang yang hidup di antara dua Nabi dan mereka tidak sampai kepada mereka seruan tauhid. Ulama berbeza pandangan. Sebab tu ulama berbeza pandangan apakah mak dan ayah Nabi itu ahli neraka ataupun tidak. Tapi ustaz tak mau sembang benda ni. Nak sebut pun rasa macam seriau nak sebut. Ulama berbeza pandangan. Sebahagian ulama mengatakan orang musyrikin, orang jahiliah, orang Mekah sebelum Nabi menjadi Rasul, mereka tu ahlu fatrah. Sebahagian ulama kata mereka ni bukan ahlu fatrah, dakwah Nabi Ibrahim sampai kepada mereka dengan beberapa bukti. Dengan beberapa bukti. Apa pun ini benda dikhilaf. Tetapi katalah kita kata mereka ahli fatrah.
Kalau kita kata mereka ahli fatrah yang tak sampai seruan dakwah, bagaimana kesudahan mereka di akhirat? Mereka termasuk dalam 4 golongan yang akan diuji di padang mahsyar. Biasa dengar apa ni? Mereka termasuk 4 golongan yang akan diuji di padang mahsyar, iaitulah Allah sendiri akan memerintahkan semua mereka ni. Orang yang tak menerima seruan, maksudnya tak sampai seruan Islam kepada mereka. Orang yang mati, anak orang kafir yang mati sebelum balik. Orang pekak. Orang pekak, lahir-lahir pekak, tak faham apa pun. Ketiga, orang gila dari kecil lagi, gila. Ini 4 golongan yang di padang mahsyar nanti mereka akan, Allah Ta'ala akan berikan arahan kepada mereka untuk mereka masuk ke dalam neraka. Lalu sebahagian di kalangan mereka akan bantah. Mereka kata, ya Allah, bagaimana kami boleh masuk dalam neraka sedangkan kami belum diuji, tak ada peluang untuk diuji di dunia dahulu. Sekumpulan lain terus patuh dan taat bergerak nak menuju ke dalam neraka. Lalu Allah Ta'ala sebut kepada golongan yang bantah tu, jika hari ini aku sendiri yang arahkan kamu bantah, apatah lagi di dunia kalau yang mengarahkan kamu itu utusan yang aku hantar. Dah tentulah kamu dari kalangan orang yang paling kuat tidak mematuhi perintah. Lalu Allah Ta'ala masukkan yang degil tu masuk dalam neraka, yang taat nak masuk neraka tu Allah Ta'ala keluarkan mereka dan dimasukkan ke dalam syurga. Itu kesudahan orang yang tidak sampai seruan Islam. Kalau kita kata mereka orang jahiliah sebelum kelahiran Rasul di kalangan ahli fatrah. Tapi kalau kita kata mereka ni bukan ahli fatrah, mereka ni sampai seruan tauhid, masuk neraka, kekal dalam neraka selama-lamanya. Wallahu a'lam. Adapun perkara-perkara yang macam ni tak besar manfaat dia untuk kita bincangkan. Boleh kita tahu sekadar itulah. Apa hukum simpan kuku? Simpan kuku. Simpan kuku, kalau kita boleh pasti dia tak ada sesuatu kotoran yang menghalang air wuduk, harus hukum dia. Kerana Rasulullah telah meletakkan tempoh yang paling baik untuk kerat kuku di zaman Nabi, iaitulah tidak melebihi 40 hari. 40 hari berapa panjang untuk kuku? Panjang ke pendek? Panjang. Seminggu tak kerat pun panjang. Ni 40 hari. Sebulan lebih. Sebulan 10 hari. Tak kerat kuku. Panjang. Jadi boleh simpan, tapi dia termasuk dalam benda yang menyalahi fitrah. Kerana Nabi SAW sebut antara fitrah itu ialah taqlimul adhafir, kerat kuku. Itu yang terbaik sekali. Tetapi kalau dia simpan kuku sampai ke tahap menghalang air, jadi haram. Menghalang air sampai ketika dia bertaharah, jadi haram, berdosa. Demikian juga kalau dia simpan kuku kerana tasyabbuhan bifujjar, dia suka menyerupai orang jahat, berdosa kerana suka menyerupai orang jahat. Dia boleh jadi macam itu. Dia nama hukum yang datang kemudian, bukan hukum asal. Kalau dah hafal 30 juzuk waktu sekolah, lepas tu dah besar dia mengulang tapi tak memahami maksud, adakah pahala dia sama dengan pahala orang yang menghafal 30 juzuk dan memahami maksud? Tak samalah. Orang yang hafal 30 juzuk, faham, tahu maksud, lebih tinggi pahala dia. Siapa yang hafal 30 juzuk, tak faham apa, dia tetap lebih mulia berbanding orang yang tak hafal. Orang yang dah hafal Al-Quran 30 juzuk, jangan rasa rugi sama sekali. Tak ada kerugian sesiapa yang menghafaz ayat Al-Quran. Walaupun satu ayat, walaupun satu surah, apatah lagi orang tu menghafal 30 juzuk. Walaupun tak faham, dia lebih mulia dari orang yang tak hafal sama sekali. Kuatkan hafalan, tambahkan lagi kualiti, iaitulah dengan melihat maksud dia. InsyaAllah. Saya ingat sekadar itu saja kuliah Ustaz pada malam ni. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.